kita berbincang ya tentang PDPR ni cikgu. Kita dengar pengumuman PDPR akan diteruskan 2 minggu lagi. Jadi saya nak berbincang dengan cikgu lah tentang sekolah kita, bagaimana telah pelaksanaan PDPR berlangsung di sekolah kita. Cikgu sebagai PK pentadbiran kan dan kurikulum. Cuba cikgu terangkan sedikit tentang senario di sekolah kita. Okey ya Puan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Najah kerana memberikan peluang kepada saya untuk berbincang dengan Puan Najah selaku penolong kanan pentadbiran dan memegang amanah untuk menggerakkan jawatankuasa kurikulum sekolah. Berkaitan dengan senario PDPR yang dilaksanakan oleh sekolah kita, penglibatan guru alhamdulillah setelah saya melihat data-data yang diberikan di laporan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, guru-guru kita mencapai lebih daripada 90% penglibatan guru. Penglibatan guru kita melebihi 90% Puan Najah. Namun demikian, penglibatan murid-murid pula amat menggusarkan saya dan guru-guru kita kerana penglibatan murid kita tidaklah begitu menggalakkan, mungkin disebabkan oleh beberapa faktor Puan Najah. Ya, boleh cikgu terangkan apa faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian pelajar kita ni tidak begitu memberansang kan? Faktor-faktor yang telah dikenal pasti setelah berbincang dengan rakan-rakan guru, guru-guru telah memberikan respon lah. Yang pertama ialah motivasi pelajar itu sendiri, terutamanya pelajar-pelajar yang dari kelas 3 ujung lah, maksudnya yang 3 Sigma, 3 Delta dan 3 Gamma. Alhamdulillah penyertaan ataupun penglibatan murid-murid untuk kelas depan 5 Alpha dan 5 Beta tidak menggusarkan kita. Kehadiran untuk 3 kelas belakang yang menggusarkan kita. Kehadiran mereka ini disebabkan kehadiran mereka tidak memberangsangkan disebabkan oleh pertama tadi ialah motivasi lah. Motivasi pelajar di 3 kelas ini masih lagi tidak tidak memberikan motivasi kepada mereka sendirilah untuk mengikuti PDPR. Dan faktor yang kedua yang dapat dikenal pasti oleh guru-guru kita ialah capaian internet yang tidak baik, Puan Najah. Capaian internet yang tidak baik khususnya di kampung-kampung yang jauh daripada pekan. Kita sedia maklum bahawa talian internet di daerah Kudat ni terutamanya di yang jauh daripada pekan amat mengecewakanlah, kerana ada beberapa orang pelajar yang dapat mengikuti PDPR tetapi dari segi penghantaran tugasan tu tidak dapat dihantar mengikut masa yang ditetapkan kerana alasan mereka talian internet tidak begitu baik. Mereka terpaksa menunggu talian internet baik baru dapat menghantar tugasan. Apatah lagi pelajar yang memang tidak mengikuti PDPR ni, memang dapat dijangkakanlah talian internet menjadi satu faktor. Yang ketiga ialah faktor ekonomi, status ekonomi ibu bapa pelajar tersebut. Sebab seperti yang kita sedia maklum, pelajar kita ni kebanyakannya daripada tergolong dari dalam keluarga B40. Ada di antara keluarga ini hanya mempunyai 1 atau 2 gadget, dan 1 atau 2 gadget itulah yang akan dikongsi oleh pelajar sekiranya mereka ada adik-beradik lain. Kita tahu ada di antara mereka ni ada adik-beradik yang juga bersekolah di sekolah rendah. Jadi mereka terpaksa berkongsi dan tidak dapat mengikuti PDPR mengikut masa di dalam waktu PDPR yang kita telah tetapkan. Jadi ada 3 faktor lah yang dapat dikenal pasti. Saya ulang baliklah. Yang pertama ialah motivasi. Yang kedua ialah capaian internet yang tidak begitu baik bagi setengah kampung, dan yang ketiga ialah ekonomi keluarga itu sendiri. Kerana pelajar terpaksa membeli data yang tidak banyak pun akan menghalang mereka untuk mengikuti PDPR, terutamanya jika guru-guru tu memberikan tugasan dalam bentuk video.
Okey, itu pun aja 3 faktor lah. Oh, 3 faktor cikgu dan 3 kelas yang terlibat kan. Jadi Ya. apa yang telah sekolah, apa yang dapat sekolah lakukanlah untuk membantu masalah mereka ni ya? Okey, pihak sekolah telah untuk membantu pelajar-pelajar tersebut, pihak sekolah yang pertama ialah saya telah sarankan kepada guru-guru supaya tidak putus asa lah untuk sentiasa memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar, kerana setiap guru mata pelajaran ni telah mewujudkan grup-grup ataupun kumpulan-kumpulan belajar mengikut kelas dan mengikut subjek masing-masing. Okay, jadi saya telah sarankan kepada guru-guru agar mereka tidak berputus asa lah untuk sentiasa memberikan sokongan, dorongan, motivasi kepada pelajar ini dan memberikan penjelasan kepada pelajar tentang pentingnya mengikuti PDPR ini, kerana kita tidak tahu berapa lama lagi pandemik COVID ini akan sentiasa berlaku dan kita tidak tahu apa yang akan berlaku kemudian hari. Jadi yang kedua ialah guru-guru juga telah mengambil inisiatif untuk menggubal atau menghasilkan modul-modul pembelajaran mengikut subjek masing-masing, dan kita telah laksanakanlah, guru-guru sekolah kita ini telah membuat modul daripada tingkatan 1 hinggalah tingkatan 5, dan saya dimaklumkan oleh penolong kanan Prayu Encik Hamidi Ahmad, mereka juga telah menggubal atau membina modul khas untuk pelajar-pelajar tingkatan 6. Jadi ada 2 lah tadi. Yang pertama ialah sentiasa memberikan motivasi kepada pelajar. Yang kedua ialah membuat modul. Dan yang ketiga sebelum saya lupa pun aja, ada juga dalam kalangan guru-guru kita ni mengambil inisiatif sendiri, dan merupakan langkah proaktif guru itu sendiri untuk bersemuka dengan pelajar di kampung-kampung tertentu, terutamanya pelajar-pelajar yang sukar untuk mendapatkan capaian internet. Saya dipahamkan beberapa orang guru seperti Cikgu Jonias dan Cikgu Jaslin telah mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan murid-murid mereka, kerana kata mereka itu merupakan tanggungjawab mereka dan sangat kesian dan sangat prihatin dengan perjalanan mereka untuk berjumpa dengan pelajar di kampung yang mereka akan buat sesi PDPC itu secara bersemuka. Pelajar-pelajar itu akan dikumpulkan di balai-balai raya kampung. Dan saya telah tekankan kepada guru berkenaan lah supaya sentiasa menjaga SOP lah. Okey Puan. Okey, jadi tahniah jugalah tindakan-tindakan yang telah diambil. Cikgu rasa keberkesanan lah, terutama sekali dalam memberi motivasi kepada pelajar ya. Penglibatan dalam satu kelas itu, penurunan yang tidak mengikuti itu telah dapat dikurangkan ke cikgu, bilangan pelajarnya tu? Untuk ini kita akan buat satu program lagi ya, susulan daripada ini kita akan buat satu program lagi di mana kita akan kenal pasti dengan bantuan guru kelas dan guru mata pelajaran, akan kenal pasti murid-murid yang memang kehadiran mereka tu tidak memberangsangkan, kenal pasti terutamanya pelajar-pelajar yang dari tingkatan 5 Sigma, 5 Delta dan 5 Gamma. Kita fokus dulu Puan untuk kelas-kelas yang terlibat dengan peperiksaan awam. Tapi kita tidak akan meminggirkan murid-murid kita di tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Jadi kita akan kenal pasti murid-murid tingkatan 5 ni yang akan ikuti SPM pada tahun ini 2021. Saya dimaklumkan yang saya tengok jadual SPM 2021 akan dilaksanakan pada bulan Mac 2022. Jadi kita ada masa lagi lah untuk buat program khas untuk pelajar yang ujung, kelas-kelas yang ujung ini, dengan bantuan guru-guru subjek dan guru kelas. Mereka akan disuruh kenal pasti murid-murid tersebut, terutamanya pelajar-pelajar yang memperoleh keputusan peperiksaan dalam ujian 1 bulan Mac yang lepas yang gagal, terutamanya yang gagal kritikal Puan.
Okey, seperti yang disarankan oleh pegawai SIC Plus kita Tuan Anwar, supaya kita memberikan fokus dahulu kumpulan-kumpulan yang gagal ini, terutamanya gagal kritikal, Puan. Okey, Okey. kita tengok berdasarkan data ataupun analisis AR1 yang kita telah buat dialog prestasi 2 kali, iaitu secara dalaman dan bersama dengan pegawai SIC Plus kita, kita masih banyak lagi pelajar, ramai pelajar yang tergolong dikategorikan dalam kumpulan gagal, khususnya yang gagal kritikal. Okay, jadi kita akan kenal pasti dahulu, kemudian cara dia ialah kita sarankan kepada guru-guru, dia akan buat dua kaedah PDPR. Pertama, PDPR berkumpulan, iaitu dia tidak akan ikut kumpulan lah, dia tidak akan ikut kumpulan dan ataupun kebolehan pelajar itu. Tapi yang kedua ialah kita akan buat, guru-guru akan buat PDPR khusus, okay, secara individu. Okay, maksud saya berkumpulan satu dan individu satu. Okay, jadi kita akan suruh akan minta bantuan guru-guru tu lah, dia akan buat 2 sesi PDPR. Okay, dan kita tidak perlu libatkan semua pelajar. Okay, kita fokus kepada yang kritikal sahaja untuk PDPR individu. Kira dia macam tuition lah ni, Puan. Tuition individu pada pelajar. Bila perancangannya tu tadi, cikgu? Kurang jelas pula saya. Rancangnya bila itu? Okey, kita akan buat mesyuarat. Kita akan buat mesyuarat pada minggu hadapan, 14 hari bulan, dan kita perlu bergerak dengan pantas kerana seperti yang saya cakap tadi, kita tidak tahu sampai bila pandemik ini akan berakhir dan sampai bila lah PKP ni. Sebab kalau macam PKB lebih mudah kita bergerak, tapi kalau PKP ni susah kita untuk bergerak kerana SOP. Jadi kita akan mula selepas saja mesyuarat pada 14 Jun nanti. Dalam mesyuarat itu saya akan berikan penerangan taklimat kepada guru-guru supaya mereka kenal pasti dahulu kumpulan-kumpulan pelajar yang kita perlu fokus, dan guru tu kena ambil inisiatif untuk buat PDPR berindividu. Dan saya akan pantau lah, kita akan keluarkan nanti tapak pelaporan untuk dalaman saja, pelaporan dalaman untuk guru-guru yang akan buat program inilah. Jadi program ini saya akan namakan sebagai PDPR berindividu. Jadi nanti takwim ataupun tarikh PDPR berindividu ni kita akan tetapkan nanti dalam mesyuarat dan saya akan kongsikan dengan guru-guru lah, insyaAllah. Ya. Subjek yang terlibat, cikgu akan mata pelajaran yang akan dilibatkan? Semua mata pelajaran? Saya rasa lebih baik kita libatkan semua mata pelajaran kerana semua mata pelajaran ada kumpulan murid-murid yang gagal ni. Jadi kita akan mulakan semualah. Jadi selepas nanti AR2 iaitu peperiksaan pertengahan tahun, dan kita pun tidak pasti bila tarikh sebenarnya peperiksaan pertengahan tahun ini kerana yang telah dimaklumkan pada awalnya tarikh telah ditetapkan pada 21 Jun, tapi telah disarankan untuk dianjakkan lagi pada 28 Jun. Jadi nanti saya akan menghubungi timbalan PPD, bahagian ni peperiksaan, bagai pembelajaran iaitu Tuan Haji Sharif Zainal, untuk bertanya, tarikh sebenarnya kita perlu melaksanakan PPT. Jadi program yang kita akan buat ini ialah untuk sebagai intervensi sebelum AR2, Puan. Dan kita akan tengok keberkesanan dia nanti pada selepas AR2 apabila kita telah mendapat keputusan peperiksaan AR2 dan kita telah buat analisis. Jadi kalau andai katalah program ini tidak mencapai matlamatnya, mungkin hanya 50%, kita akan sambung, kita akan teruskan program ini sehingga nanti kita akan tengok hasilnya percubaan SPM. Okey, Puan. Okey. Jadi saya ada soal cikgu rasa kalau cikgu laksanakan program ini,
Cikgu rasa ada tak halangan-halangan yang akan cikgu tempuhi lah, dan bagaimana cara cikgu nak mengatasinya selain daripada masalah kekangan masa kan? Ada lagi tak halangan-halangan lain yang cikgu rasa? Okey, memang benar Puan. Terima kasih Puan. Memang benarlah kekangan yang pertama yang kita dapat lihat ialah dari segi masa. Yang kedua ialah dari segi motivasi pelajar itu, kita kena terlebih dahulu kita kena tingkatkan motivasi mereka. Okey, maksudnya tidaklah guru itu perlu memarahi pelajar, tetapi cuba tarik pelajar itu supaya mereka berminat untuk mengikuti PDPR. Tetapi untuk menarik minat pelajar ini, kita kena tengok juga guru-guru kita Puan. Okey. Guru-guru ni kena kreatif Puan untuk buat satu PDPR yang boleh menarik minat pelajar untuk mengikuti PDPR itu. Okey, maksud saya guru-guru kita ni kena pandai menggunakan kemahiran ICT sebenarnya. Kerana dalam Google Google Classroom itu ada beberapa perisian aplikasi-aplikasi yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan PDPR yang boleh menarik minat pelajar. Namun, ada beberapa orang guru kita memang kita sudah maklumlah tidak begitu mahir menggunakan ICT ni. Tetapi kita ada perancangan juga Puan, kerana dalam mesyuarat akan datang saya juga akan saya sudah telah berbincang dengan Cikgu Rasmin, penyelaras ladap kita, bahawa kita akan mengadakan ladap. Kita akan mengadakan ladap, untuk meningkatkan kemahiran ICT dalam kalangan guru supaya mereka boleh menggunakan beberapa aplikasi yang terdapat dalam Google Classroom itu digunakan untuk menghasilkan PDPR yang menarik. Jadi perancangan saya sudah saya atur, sudah saya rancang, tinggal laksanakan sahaja, dan perkara ini telah dimaklum kepada penyelaras kita, dan begitu juga dengan cikgu ICT kita iaitu Cikgu Chi. Beliau bersetuju untuk menjadi penceramah nanti ketika ladap itulah. Dan andai kata belum tidak mencukupi, kita akan minta bantuan pula daripada pemegang taruh kita iaitu daripada unit ICT PPD sendiri iaitu Encik Awang. Okey, bagus ya cikgu punya perancangan. Saya ucapkan tahniah. Apa lagi sekolah boleh bantu untuk menyokong program yang bakal cikgu laksanakan ni? Sebelum tu Puan ada cabaran satu lagi pula, cabaran Puan. Cabaran dari segi ekonomi ibu bapa ni Puan. Sebab untuk melibatkan pelajar ini untuk meningkatkan pelibatan pelajar ni dalam PDPR, pelajar ni perlu ada gadget, pertama. Yang kedua ialah untuk membeli data. Jadi di sinilah peranan ibu bapa dan sokongan ibu bapa, bantuan daripada ibu bapa. Ibu bapa perlu berkorbanlah sedikit untuk membeli data-data untuk pelajar. Ibu bapa kita tahu latar belakang ekonomi ibu bapa kebanyakannya B40, tapi mungkin ada ibu bapa ni yang boleh berusaha lah, boleh berusaha dan perlu tahu dan sedar bahawa PDPR ni amat penting diikuti oleh anak-anak mereka, kerana pihak sekolah tidak ada kawalan langsung. Kita tidak berkuasa untuk mengawal, untuk memastikan pelajar ini betul-betul dapat mengikuti selain daripada ibu bapa di rumah Puan. Terutamanya ibu bapa yang tidak bekerja. Kebanyakan golongan ibu bapa ni tergolong dalam B40, mereka bekerja sendirilah. Jadi memang ada masa untuk mereka lah. Mereka perlu memberikan masa ataupun menggunakan masa yang sebaiknya untuk melihat dan memastikan anak-anak mereka ni mengikuti PDPR. Berbeza dengan jika ibu bapa itu bekerja, dua-duanya bekerja memang amat sukar sedikitlah. Dan itu bergantung kepada motivasi dan kesedaran pelajar itu sendiri. Jadi itu yang saya boleh fikirkanlah. Dan apa yang perlu kita bantu, yang boleh kita bantu lagi ialah selain daripada pengedaran ataupun kita mengedarkan modul. Maaf Puan, apa tadi soalan Puan? Cuba ulang Puan. Saya ada satu
pertanyaan lah. Bagaimana ya respon ibu bapa bila kita maklumkan tentang perancangan yang kita akan buat ini dengan kekangan keuangan ibu bapa? Boleh share? Sebenarnya Puan, kerana program ini kita akan laksanakan nanti, apabila bermulanya PDPR kali yang ketiga nanti. Sebenarnya kajian untuk untuk mendapatkan data berapa ramai orang ibu bapa yang boleh memberikan kerjasama ini tidak dapat dibuat ketika ini, tapi insyaAllah akan dibuat kemudian dengan bantuan kaunselor sekolah kita iaitu Cikgu Norzehan dan Cikgu Rosnaini. Namun berdasarkan sejarah-sejarah lah, maksudnya berdasarkan apa yang telah berlaku selama ini, saya yakin Puan, ibu bapa yang ada di sekolah, yang anak-anak mereka bersekolah di sekolah kita ni memang ibu bapa yang amat mementingkan prestasi akademik mereka, kerana berdasarkan kehadiran mereka, walaupun tidak 100%, mungkin dalam 60%, tapi kita bersyukur kerana ibu bapa yang hadir itu memang menunjukkan telah menunjukkan kesedaran lah dalam kalangan mereka bahawa mereka patut memberikan sokongan kepada pihak sekolah, lebih-lebih kepada anak-anak mereka. Sebab kehadiran mereka tu boleh jugalah dikira sebagai memotivasikan guru-guru lah untuk melaksanakan pelbagai aktiviti lagi. Tapi data yang sebenarnya tidak dapat saya kongsikan pada petang ini Puan, kerana nanti saya akan minta bantuan kaunselor kita untuk buat satu kajian, mendapatkan data-data yang berkaitan dengan ibu bapa, mungkin khusus kepada ibu bapa yang berapa ada gadget, lepas tu talian internet tu betul-betul tiada. Jadi kita akan buat kajian selepas ini Puan. Okey Cikgu, saya nampaklah ya hala 7 yang kita akan buat, yang sekolah akan buat untuk PDPR 3.0 ni. Jadi saya selaku pengetua di sekolah ni mengucapkan berbanyak terima kasih dan saya doakan perancangan yang kita rancang ini dapat dilaksanakan dan beritahulah jika ada apa-apa keperluan yang sekolah boleh bantu. Itu saja Cikgu. Terima kasih atas perbincangan. Okey Puan. Boleh saya tambah Puan? Ya. Selain daripada pemegang taruh kita iaitu pemegang taruh dalaman kita PPD, mungkin kita boleh libatkan pemegang taruh kita yang luaran, iaitu orang-orang tertentu lah. Orang-orang tertentu dalam kajian tu nanti yang dibuat oleh kaunselor tu, mereka akan buat jugalah kajian tentang orang-orang di kawasan tu yang boleh membantu, terutamanya YB lah, sebab ada kita dibantu oleh YB, contohlah YB yang daripada kerajaan lah, maksud saya mereka anda membantu datang ke sini untuk membantu kita dari segi kewangan. Pernah sekolah kita diberikan kewangan sehingga mencecah 10,000 seingat saya. Jadi kita boleh gunakan juga lah pemegang taruh luaran kita iaitu orang-orang yang berpengaruh, contohnya YB lah. Mungkin mereka boleh membantu murid-murid kita ni, khususnya murid-murid yang tidak ada gadget. Dan saya dipahamkan Abdul Rahim sebagai sekolah rintis untuk diberikan tablet percuma kepada pelajar-pelajarnya. Mungkin Puan pun maklum tentang perkara itu, dan saya haraplah selain daripada Abdul Rahim nanti, walaupun berpuasa, sekolah kita juga akan merasalah bantuan tablet itu, insyaAllah. Ya, itu yang kita harapkan ya. Semoga apa yang kita rancang dipermudahkan Allah lah. Mudah-mudahan. Amin Puan. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan kerana meluangkan masa dengan saya, dan saya sudah dapatlah hasil daripada perbincangan ini pun saya sudah dapat idea, insyaAllah idea yang saya lontarkan kepada Puan Aja ni kita akan benar-benar lakukan sebagai salah satu cara kita untuk meningkatkan lagi penglibatan murid kita dalam PDPR. Dan saya juga akan memastikanlah guru-guru kita ini sentiasa meningkatkan ilmu mereka dalam penggunaan ICT dalam PDPR lah.
Oke, itu aja Puan. Jadi saya ucapkan terima kasih Puan. Oke. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi